Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Haji Abdul Rahim bin Ismail dan Encik Syarin bin Abdullah selaku penilai pembentang saya pada hari ini. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk penggunaan teknik SES untuk meningkatkan kemahiran membaca suku kata KVK dalam kalangan murid tahun 2. Baiklah, saya teruskan kepada pendahuluan ataupun pengenalan kajian. Seperti yang kita sedia maklum, subjek Bahasa Melayu merupakan salah satu subjek teras yang wajib dipelajari oleh setiap murid di sekolah rendah. Konsep pembelajaran ataupun pengajaran subjek Bahasa Melayu ini adalah menjurus kepada literasi ataupun aplikasi penguasaan bahasa, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, dan ditambah dengan aspek seni bahasa dan aspek tata bahasa. Berfokus kepada kemahiran membaca, kemahiran ini merupakan asas yang sangat penting untuk dikuasai oleh setiap murid dalam mempelajari bahasa Melayu. Kelemahan ataupun ketidakupayaan murid untuk menguasai kemahiran ini akan menjejaskan penggunaan sistem bahasa ataupun kegramatisan bahasa yang digunakan oleh murid secara lisan ataupun bukan lisan. Oleh itu, penguasaan kemahiran membaca yang baik akan menjadi penentu kepada penguasaan akademik yang lain oleh murid tersebut. Kenyataan ini adalah menurut Siegelman dan Ryder 2009 dalam kajian Siti Zaileha 2015. Berdasarkan kepada penyataan tersebut, fokus kajian saya merujuk kepada kelemahan beberapa orang murid dalam kemahiran asas membaca, iaitu membaca suku kata KVK semasa pelaksanaan aktiviti membaca dalam sesi PDPC di kelas tahun 2. Penguasaan ataupun kelemahan murid ini tidak berfokus kepada tahap penguasaan ataupun kelemahan mereka dalam menguasai kemahiran membaca ini. Namun begitu, tahap motivasi dan minat murid juga memberikan impak kepada tahap penguasaan mereka. Dalam hal ini, dapat saya lihat bahawa tahap motivasi dan minat murid untuk mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu, terutamanya kemahiran membaca, adalah berada di tahap yang rendah. Oleh itu, saya melakukan satu pengumpulan data awal secara keseluruhannya menggunakan 4 kaedah utama, iaitu yang pertama ialah kaedah temu bual. Kaedah temu bual ini telah saya laksanakan bersama guru pemulihan khas dan murid-murid yang terlibat. Yang seterusnya ialah kaedah pemerhatian. Dalam kaedah pemerhatian ini, saya menggunakan borang skala kadar dan senarai semak untuk sebagai panduan kepada pemerhatian yang saya lakukan. Seterusnya ialah rekod anekdot. Rekod anekdot ini adalah berdasarkan kepada pemerhatian yang saya lakukan. Dan yang akhir sekali ialah ujian pra untuk mengesan tahap penguasaan murid di peringkat awal sebelum rawatan ataupun pelaksanaan tindakan dilakukan ke atas murid-murid yang terpilih. Seterusnya, menurut model Chemis and McTaggart 1988, untuk pelaksanaan kajian ini, saya mulakan dengan tinjauan awal, iaitu pengenalpastian masalah dan pengumpulan data mengenai masalah tersebut, iaitu masalah penguasaan kemahiran membaca suku kata KVK. Seterusnya, saya teruskan dengan perancangan tindakan, iaitu merancang pelan tindakan agar pelaksanaan tindakan dan pemerhatian yang akan saya lakukan berjalan dengan teratur dan lancar. Seterusnya, saya melaksanakan tindakan dan melakukan pemerhatian ke atas peserta kajian untuk mengumpul data-data kajian ataupun dapatan yang akan saya gunakan dalam sesi refleksi. Akhir sekali, saya akan membuat refleksi untuk menganalisis dan menilai data-data ataupun dapatan kajian yang telah diperoleh semasa pelaksanaan tindakan dan pemerhatian. Dalam usaha untuk membendung masalah penguasaan kemahiran membaca suku kata KVK ini, saya telah menggunakan satu sistem ataupun teknik, iaitu teknik SES.
SES. Teknik SES ini bermaksud S ialah susun, I ialah eja, dan S ialah sebut. Teknik SES ini telah saya gunakan sebagai platform utama bagi keseluruhan kajian dengan bantuan alat bantu mengajar, iaitu tikar cari jalan, puzzle, dan papan puzzle. Ketiga-tiga bahan bantu mengajar ini telah saya gunakan ataupun aplikasikan sepanjang penggunaan teknik daripada awal sehingga ke akhir pelaksanaan kajian. Tikar cari jalan ini telah dihasilkan daripada plastik meja berwarna untuk memudahkan dari aspek mobiliti bahan dan daya tarikan untuk murid melakukan ataupun mengikuti permainan yang akan dilaksanakan. Penggunaan cloth tape berwarna hitam telah saya gunakan untuk membuat jalan pada atas tikar cari jalan tersebut. Seterusnya puzzle yang mempunyai dua muka, iaitu muka hadapan dan muka belakang. Puzzle ini pada muka hadapannya mempunyai huruf-huruf dan pada muka belakangnya mempunyai 3 gambar yang sama mengikut kepingan-kepingan puzzle. Seterusnya, papan puzzle saya gunakan untuk bagi murid menyusun puzzle yang telah diperoleh di atasnya sepanjang sesi pelaksanaan tindakan. Seterusnya, objektif dalam kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran membaca suku kata KBK menggunakan teknik SES dalam kalangan murid tahun 2. Dan 2 persoalan yang terdapat dalam kajian ini ialah, adakah penggunaan teknik SES dapat meningkatkan kemahiran membaca suku kata KBK dalam kalangan murid tahun 2, dan bagaimanakah penggunaan teknik SES dapat meningkatkan prestasi murid dalam kemahiran membaca suku kata KBK. Baiklah, peserta bagi kajian ini saya telah melibatkan 3 orang murid yang saya telah peserta kajian. Dalam kajian ini terdiri daripada 3 orang murid, iaitu 2 orang murid lelaki dan 1 murid perempuan. Ketiga-tiga murid ini merupakan murid dari kelas tahun 2 Jaya, dan mereka ini merupakan murid-murid yang lemah dalam penguasaan kemahiran membaca, terutamanya bagi kemahiran membaca suku kata KBK. Hal ini dapat dibuktikan melalui temu bual yang telah saya laksanakan bersama guru pemulihan yang mengajar ketiga-tiga murid ini. Murid-murid ini juga mempunyai keunikan ataupun sifat-sifat yang tersendiri berdasarkan pemerhatian dan temu bual yang telah saya laksanakan. Bagi pelaksanaan kajian pula, tempoh pelaksanaan kajian telah saya laksanakan dalam 3 minggu sepanjang sesi internship di Sekolah Kebangsaan Parit Kemang Senggarang. Pada minggu yang pertama, saya telah melaksanakan ujian pra, dan pada minggu yang kedua, rawatan 1 dan rawatan 2 bagi pelaksanaan kajian ini ataupun pelaksanaan tindakan telah saya laksanakan. Dan ujian pos pula telah dilaksanakan pada minggu ketiga sesi internship. Bagi ujian pra dan ujian pos, saya telah menggunakan senarai semak ujian yang terdiri daripada 10 item ataupun 10 perkataan yang akan dieja dan disebut oleh murid-murid. Jadi saya sebagai pengkaji akan menyemak sama ada murid-murid tersebut telah menguasai ataupun belum menguasai perkataan-perkataan ataupun item yang telah saya senaraikan tersebut. Jadi dengan ini, saya dapat mengesan pengetahuan ataupun tahap penguasaan awal murid-murid ini, iaitu peserta-peserta kajian dalam kemahiran membaca suku kata KBK. Dalam sesi rawatan pula, yaitu semasa minggu kedua sesi internship, satu proses yang teratur telah saya laksanakan, itu bermula dengan murid bersedia untuk sesi rawatan di hadapan tikar cari jalan. Seterusnya murid akan bermain di atas tikar cari jalan tersebut dan mencari jalan keluar yang betul di atas tikar tersebut. Setelah murid menjumpai jalan keluar atas tikar tersebut,
Mereka akan mencari 3 keping puzzle yang mempunyai gambar yang sama. Contohnya, ketiga-tiga keping puzzle pada permukaan belakangnya mempunyai gambar bom, bom dan bom. Seterusnya, murid akan menyusun puzzle tersebut di atas papan puzzle dan menterbalikkan puzzle itu ke muka hadapan yang mempunyai 3 huruf. Contohnya B, O, dan M. Seterusnya, murid akan mengeja dan menyebut huruf tersebut dengan betul. Sekiranya murid tidak dapat menyebut dan mengeja huruf ataupun perkataan yang terbentuk tersebut, murid boleh melihat di bahagian belakang puzzle, iaitu gambar sebagai panduan murid untuk mengeja. Jadi, murid akan dapat eja berdasarkan gambar yang ada di bahagian belakang puzzle tersebut. Pada akhir pelaksanaan tindakan, murid akan membaca semula perkataan yang telah disusun secara beramai-ramai. Bagi pengumpulan data kajian, terdapat 3 instrumen yang telah saya gunakan, iaitu ujian, temu bual, dan pemerhatian. Bagi ujian, iaitu ujian pra dan ujian pos, ujian pra telah saya laksanakan untuk menguji tahap penguasaan murid terhadap kemahiran membaca suku kata KBK, dan ujian pos pula adalah untuk mengesan peningkatan murid selepas 2 kali sesi rawatan dilaksanakan. Bagi temu bual, saya telah melaksanakan temu bual semi struktur untuk mengesan tahap prestasi murid serta mengetahui pendapat guru dan murid berkaitan teknik SES yang telah dilaksanakan. Seterusnya, bagi kaedah pemerhatian, saya telah menggunakan 1 senarai semak dan borang skala kadar untuk menganalisis dan menilai murid dari aspek tingkah laku mereka sepanjang proses pelaksanaan tindakan kajian dilaksanakan. Beralih kepada penganalisisan data, terdapat 2 jenis penganalisisan data yang saya lakukan, yaitu penganalisisan data kuantitatif dan penganalisisan data kualitatif. Bagi penganalisisan data kuantitatif, yaitu ujian pra dan ujian pos, saya telah menggunakan 1 formula pengiraan dan interpretasi tahap pencapaian murid menggunakan yang menunjukkan peratusan markah yang diperoleh oleh murid untuk menunjukkan tahap peningkatan yang dilakukan murid dengan jelas dan ketara. Selain itu, saya juga menggunakan carta pie dan graf bar untuk menunjukkan perbandingan dapatan ataupun peratusan markah yang diperoleh oleh murid semasa ujian pra dan ujian pos. Seterusnya, bagi penganalisisan data kualitatif, yaitu pemerhatian dan temu bual, saya telah gunakan raja pokok ataupun trinode untuk menerangkan tentang dapatan ataupun hasil yang telah saya peroleh sepanjang pelaksanaan kajian. Secara keseluruhannya, dapatan kajian yang saya peroleh sepanjang pelaksanaan kajian menggunakan kaedah teknik SES ini menunjukkan peningkatan bagi ketiga-tiga murid ataupun ketiga-tiga peserta kajian saya. Dalam perbandingan antara ujian pra dan ujian pos, kita dapat lihat bahwa ketiga-tiga peningkatan ini dapat dilihat dengan sangat ketara melalui paparan raja graf bar yang telah ditunjukkan, yaitu bagi murid A terdapat 50% peningkatan, murid B 70% peningkatan, dan murid C 50% peningkatan. Jadi berdasarkan raja graf bar dan catatan peningkatan tahap penguasaan murid ini, dapat saya katakan bahawa peningkatan ketiga-tiga peserta kajian yang pada awalnya lemah dalam penguasaan kemahiran membaca suku kata KBK dapat meningkatkan prestasi diri mereka sendiri dalam penguasaan kemahiran membaca tersebut. Seterusnya, bagaimanakah pula penggunaan teknik SES ini dapat meningkatkan prestasi murid dalam kemahiran membaca suku kata KBK? Yang pertama sekali, melalui penggunaan teknik SES ini, murid dapat meningkatkan prestasi dirinya sendiri melalui keunikan teknik SES itu sendiri. Seterusnya, melalui pendekatan main sambil belajar yang diterapkan dalam sepanjang pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan kepada ketiga-tiga murid,
dan melalui aktiviti hands-on yang dirasai ataupun murid sendiri dapat merasa pengalaman untuk menggunakan ataupun mempelajari tentang bahan tersebut. Kerana aktiviti hands-on ini, murid dapat merasakan pengalaman sebenar mereka berbanding dengan kaedah konvensional yang digunakan oleh guru-guru di dalam kelas, iaitu kaedah melalui chalk and talk. Seterusnya, bagi refleksi sepanjang pelaksanaan kajian tindakan ini, iaitu kajian saya teknik SES, antara kekuatan yang dapat saya lihat adalah dari segi sikap dan sifat murid itu sendiri. Sifat dan sikap murid sepanjang tempoh pelaksanaan kajian ini telah menunjukkan peningkatan yang positif dari segi motivasi dan minat mereka sendiri untuk mempelajari bahasa Melayu, terutamanya kemahiran membaca, iaitu kemahiran membaca suku kata KBK. Seterusnya, kekuatan yang saya dapat ialah dari segi kemudahan dan mobiliti bahan yang telah dihasilkan, iaitu bahan bantu mengajar, tikar cari jalan, puzzle dan papan puzzle. Ketiga-tiga bahan ini adalah mudah dari aspek mobility kerana sangat ringan dan sangat mudah untuk dibawa ke mana sahaja. Seterusnya, bahan-bahan dan teknik yang dia hasilkan ini adalah sangat mudah dan sesuai untuk murid-murid sekolah rendah, terutamanya murid-murid tahap 1. Namun begitu, terdapat juga sedikit kelemahan dalam kajian yang telah saya laksanakan, iaitu dari segi cabaran dalam permainan tikar cari jalan yang telah dihasilkan. Cabaran dalam permainan tikar cari jalan ini adalah sedikit terhad dan agak mudah kerana tikar yang dihasilkan itu hanyalah sepanjang 2 meter dan murid berasa mudah untuk keluar dan mencari jalan keluar semasa berada di atas tikar. Seterusnya, pencarian bahan bagi kajian literatur dalam kajian ini, saya juga mengalami sedikit komplikasi ataupun sedikit masalah untuk mencari kajian literatur dan sepanjang pelaksanaan kajian ini. Namun begitu, segala kelemahan yang terdapat dalam kajian ini saya dapat atasi dengan kaedah ataupun cara yang sesuai. Akhir sekali, cadangan tindakan susulan untuk sebarang penambahbaikan dalam kajian ini adalah dari segi sistem pengiraan markah yang sistematik. Saya mencadangkan untuk pewujudan satu sistem pengiraan markah yang sistematik supaya pengiraan mata ataupun markah yang diperoleh oleh murid sepanjang permainan dapat dikira dengan lebih sistematik dan teratur. Seterusnya, menambah bahagian dalam teknik sedia ada. Dalam hal ini, penambahan ataupun tindakan susulan yang boleh dilakukan adalah dengan menambah bahagian dalam teknik sedia ada. Contohnya, dalam teknik sedia ada ialah SES. Jadi, penambahan yang boleh dilakukan mungkin boleh susun, eja, sebut dan tulis. Jadi, dengan ini lebih banyak input boleh diperoleh oleh murid dan input tersebut boleh dikeluarkan menjadi output sebagai pengaplikasian terhadap pengetahuan yang telah mereka peroleh. Seterusnya, tikar permainan yang dihasilkan ini juga boleh dibuat dengan saiz yang lebih besar agar cabaran yang dibuat dalam permainan ini adalah lebih mencabar dan lebih sukar kepada murid-murid. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sebarang kesilapan, mohon maaf dan sekian, terima kasih.